Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dengan satu ayat yang sangat penting yang menggambarkan kehidupan Syekh Yusuf Qaradawi yang beliau nukilkan di dalam buku Fiqhul Aulawiyat yang menjadi teks Usrah Wadah yang telah pun dihatamkan ketika beberapa tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhiri wa jahada fi sabilillah la yasta'una indallah wallahu la yahdil qawmaz zalim. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhirat, serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Inilah gambaran hidup Syekh Yusuf Qaradawi yang memilih jalan iman, yang memilih jalan hari akhirat, kehidupan akhirat, dan juga memilih jalan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Gambaran ini merupakan suatu inspirasi kepada kita bahawa kita punya banyak pilihan dalam berdakwah, tetapi beliau memilih jalan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun menghadapi risiko yang pelbagai-bagai. Bicara soal Qaradawi, kita bicara soal ulama haraki. Beza dengan ulama yang bukan haraki. Beliau hidup dengan masyarakat, beliau bersifat ummatik, dan kupasan-kupasan beliau itu banyak menyelesaikan masalah ummah secara real, ya, kerana beliau terlibat dalam sebuah gerakan Islam. Ya. Bicara soal Qaradawi, kita bicara soal Ikhwan Muslimin. Dan kedua-dua entiti ini sangat digeruni, dan kedua-dua entiti Syekh Qaradawi dengan pemikirannya dan Ikhwan Muslimin sebagai suatu gerakan sangat digeruni, dan malah Syekh Qaradawi telah pun diharamkan daripada memasuki beberapa negara di barat. Malah beliau telah dianggap sebagai teroris oleh beberapa negara Arab. Malah Mesir sendiri telah menghukum penjara seumur hidup kerana terlibat dalam menyokong gerakan Ikhwan Muslimin, ya, dalam kebangkitan pada tahun 2011. Begitu juga dengan Ikhwan Muslimin. Dan kedua-dua inilah merupakan seorang tokoh ulama haraki, dan Ikhwan Muslimin sebagai sebuah gerakan ini merupakan inspirasi kepada kita gerakan jemaah kita pada hari ini. Jadi kerana inilah pilihan, inilah risiko yang perlu kita lalui. Kita punya pilihan untuk mengambil jalan selamat dalam berdakwah ini. Namun demikian, Syekh Yusuf Qaradawi tidak mempedulikan itu, sebab bagi beliau hari akhirat itu lebih penting daripada segala-galanya di dunia ini. Sekalian, inilah tokoh yang perlu kita angkat, dan tak jauh bezanya dengan Hasan Turabi di Sudan, seorang ulama haraki, dan apalagi tidak jauh bezanya dengan Ustaz Siddiq Fadil. Dan tulisan-tulisan mereka itu sebenarnya memberi kesan kepada perubahan dalam masyarakat. Itu bezanya ulama haraki dalam menulis buku, sebab dia menangani masalah umat secara langsung kerana dia hidup dalam mengurus nadi umat dan menyelesaikan masalah umat. Jadi Syekh Yusuf Qaradawi telah membantu kita dalam soal ketika gejala takfiri berkembang kuat pada tahun 80-an, 90-an. Saya teringat sebagai generasi kedua jemaah kita ini, ya, buku Kebangunan Islam Antara Tantangan dan Ekstremisme itu merupakan kitab kita bagi menangani gejala takfiri pada tahun 80-an. Ya.
Ini merupakan suatu pendekatan ataupun suatu buku yang menjadi kitab bagi melawan hujah-hujah takfiri yang sangat kuat pada waktu itu. Buku pendekatan Wasatiyatul Islam yang merupakan satu pendekatan yang kita bawa dalam konteks negara kita. Jadi sumbangan Syekh Yusuf Qaradawi ini sangat besar kepada kita, dan kita telah pun diberi lesan besar untuk menterjemahkan ke semua buku-bukunya tanpa beliau meminta royalty. Ya, saya teringat orang yang sangat beliau kasihi, arwah Ustaz Dahlan Arsyad, ya, telah bertemu dengan Syekh Yusuf Qaradawi dan meminta supaya semua buku-bukunya dapat diterjemahkan oleh Habib, dan beliau telah Ustaz Dahlan menunjukkan saya surat keizinan diberikan kepada Habib untuk menerbitkan ke semua buku-bukunya tanpa beliau menuntut sebarang royalty. Itulah merupakan suatu sumbangan besar sehingga kan Habib merupakan pelopor kepada penerbitan ke semua buku-buku Qaradawi, dan antara buku beliau yang pernah kita terbitkan iaitu Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam. Ini saya ingat lagi, ini sumbangan daripada sebuah syarikat hasil dorongan dan juga nasihat Dr. Makno Nawawi pada waktu itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita sebenarnya beruntung berguru dengan Syekh Yusuf Qaradawi, dan beliau sangat dekat dengan kita. Saya bertemu dengan beliau 2 kali secara peribadi di Doha. Bila menyebut saja saya daripada Habib, beliau akan memberi ruang dan masa untuk mendengar dan untuk berbicara. Sekali berbicara mengenai isu fitnah seksual terhadap Anwar Ibrahim. Apabila beliau bimbang tentang tentang kisah Anwar Ibrahim dengan tuduhan yang melampau itu, beliau menahan saya sebab beliau ingin menulis suatu surat ya, membantah keras tentang pendekatan politik menggunakan tuduhan seksual terhadap Anwar Ibrahim. Jadi saya terpaksa bermalam dan menunggu sampai beliau habis menulis surat tersebut, ya, mengenai membantah hujah-hujah dan memberi larangan keras tentang sebarang bentuk tuduhan-tuduhan mengenai mengaibkan maruah saudara Anwar Ibrahim. Dan surat itulah yang saya bawa dan akhirnya serahkan kepada saudara Anwar Ibrahim, dan Ustaz Siddiq menterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dan ianya diedarkan untuk sebagai usaha untuk membersihkan politik kotor dalam negara kita yang membabitkan tuduhan-tuduhan fitnah seksual yang tidak masuk akal yang pernah kita lalui beberapa ketika dahulu. Dalam pertemuan yang kedua, beliau mengatakan bahawa Malaysia ini unik, maka anda sekalian mesti melaksanakan tugas untuk membuktikan bahawa Islam ini rahmatan lil alamin. Maka beliau menyarankan cuba dalami surah An-Nas, iaitu la'auzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya, menekankan soal manusia, Tuhan manusia, ya, menekankan soal dakwah kita ini haruslah menumpukan kepada manusia seluruhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Panjang beliau syarah bab ini. Oleh kerana bagi beliau Malaysia ini unik kerana ketiga-tiga agama besar ada di Malaysia, iaitu Islam, agama Hindu, agama Kristian dan termasuk agama Buddha. Ya. Jadi seandainya Islam dapat ditampilkan sebagai rahmatan lil alamin, ini merupakan membuktikan bahawa Islam itu tidak ada masalah dalam konteks masyarakat majmuk, masyarakat pelbagai agama. Dan Malaysia ini unik juga oleh kerana mempunyai pelbagai bangsa yang besar, ya, seperti India dan juga China, ya. Jadi cabaran kepada kita ialah membuktikan bahawa kepelbagaian, kemajmukan masyarakat dan juga agama ini bukan suatu bala, ianya ada satu rahmat merujuk
ya kepada surah Al-Hujurat mengenai konsep lita'arafu, kenal mengenali antara satu sama lain. Bicara soal takwa yang merupakan hal yang penting. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala telah memberi kita rezeki untuk berguru dengan Syekh Yusof Qaradawi. Meninggalnya beliau tersebut kembali ke rahmatullah, ya, kita merupakan satu cabaran kepada kita untuk melahirkan ulama-ulama yang walaupun tak setanding dengan beliau tetapi mengikut jalan Syekh Yusof Qaradawi. Jalan yang ditunjukkan oleh Ustaz Siddiq Fadil, jalan yang ditunjukkan oleh Hasan Turabi, melahirkan ulama-ulama haraki yang mampu menangani masalah manusia dengan ilmu, dengan kedalaman ilmu, ketajaman ilmu untuk memberi pencerdasan kepada umat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita mendapat sumber inspirasi daripada buku-buku beliau yang jumlahnya beratus itu harus kita hadam dan kita angkat dalam konteks gerakan kita yang mengangkat agenda nahdah ummah, kebangkitan ummah sebagai suatu usaha untuk memperbaharui semangat dan tekad perjuangan kita untuk mengangkat Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.